A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengungkapkan kalimah syukur tersebut, kalimah alhamdulillah, sebagai salah satu tanda, sebagai salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah kurniakan kepada kita, sama ada sebelum ini, sekarang, dan mudah-mudahan begitu juga yang akan datang. Kita termasuk di kalangan mereka yang mensyukuri segala nikmat, segala pemberian, segala anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada untuk diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita, dan amnya muslimin muslimat yang lain. Seterusnya, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita layak mendapat syafaat baginda di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan kita pada kali ini untuk meneruskan lagi tafsiran surah Al-Qalam. Pada hari ini insya-Allah kita akan mulakan ayat yang ke-42. Seperti biasa, sebelum kita mulakan tafsiran surah tersebut, kita dahulukan dengan sepotong ataupun dua mutiara hikmah untuk dijadikan nilai tambah pengetahuan kita. Moga-moga adanya di sana sentuhan jiwa yang dapat merubah kita dari satu keadaan yang baik ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Amin. Pertama kita ambil kata-kata Yahya ibnu Mu'adz. Qala Yahya ibnu Mu'adz, sidqul mahabbati al-amalu bi ta'atil mahbubi. Sidqul mahabbati disebut sini kecintaan yang sebenar. Kalau kita mengaku kita mencintai, mencintai siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Al-amalu bi ta'atil mahbubi, kita beramal untuk mentaati yang dicintai, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tak cukup, tak padan dengan kita hanya mengaku aku mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, tapi amalnya tiada. Maka sebenar-benar kecintaan kita kepada Allah, kita mentaati perintah yang dicintai itu, perintah yang datang dari yang dicintai itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda kita cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dahulukan, kita utamakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu juga sekiranya kita mengaku mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan beramal untuk mentaati apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, kita meninggalkan segala larangan yang menjadi larangan daripada Nabi kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Salah satu bentuk kecintaan yang hakiki, yang sebenar, kita menurut apa yang disuruh. Jika kita melanggar ataupun tidak menturuti, apatah lagi kita menidakkan kebenaran apa-apa yang dibawa oleh Nabi, apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di manakah kedudukan kita pada ketika itu? Adakah kita masih menjadi hamba kepada Allah? Maka perlu mampu atau boleh dipersoalkan di situ. Ataupun adakah kita masih menjadi umat Nabi Muhammad, bila mana kita pertikaikan apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi suruh? Maka kedudukan kita pada ketika itu di mana? Maka
Ia boleh dipertikaikan ataupun boleh dipersoalkan. Kita tanya diri kita lah tuan-tuan, tanya diri kita. Bagaimana kita mentaati perintah Allah dan bagaimana kita mentaati perintah yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, qala Hakim, berkatalah ahli bijaksana, al-qalilud daimu khairun minal kathiril munqati'i. Amalan yang sedikit yang berterusan, amalan sedikit yang berterusan, khairun, lebih baik, minal kathiri al munqati', daripada banyak yang terputus-putus. Ni kita dah ulang sebagai ulangan lah ni. Untuk kita beramal, biar sedikit tapi berkekalan, biar sedikit tetapi berterusan. Itu yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa jua amalan yang kita buat, sama ada amalan bersedekah ke, amalan sunat kita ke, ataupun perbuatan-perbuatan yang kita kaitkan itu ataupun kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan jadi benda harus, dia akan jadi ibadat. Maka teruskan. Benda yang sedikit tapi terus kita buat secara terus, secara rutin, maka ia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kita masuk perbahasan surah Al-Qalam ayat 40-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Yauma yukshaf, disebut sini yauma yukshafu an saq. Ingatlah orang-orang yang tidak beriman akan masa didedahkan kedahsyatan huru-hara hari kiamat. Wa yud'auna ila sujudi, yang mana kamu diseru supaya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yastati'un, tapi pada ketika itu kamu tidak mampu melakukan perbuatan tersebut. Ini nak beritahu kepada kita bahawasanya satu ketika nanti kita tak boleh lari. Mana kita semua akan berhadapan dengan hari kiamat. Maka Allah ingatkan ni. Untuk ayat ini khususnya kepada mereka yang ingkar perintah Allah tu. Kan ayat sebelum pada ni, Allah bagi tahu, datangkan dalil, datangkan bukti, datangkan hujah-hujah kamu yang untuk membenarkan apa yang kamu kata itu betul. Bahawasanya orang kafir dengan orang Islam balasannya sama je. Allah akan bagi sama. Dia akan dapat sama. Kalau atas dunia ini dia telah mendapat harta yang banyak, memiliki harta yang banyak, dia mendapat kesenangan, dia mendapat kedudukan yang baik atas muka bumi ini, pada pandangan mereka begitulah di hari akhirat kelak. Dalam surah Allah rakamkan dalam surah Al-Fajr itu kan, surah Al-Fajr, yang mana orang kafir ini mengatakan bila aku kaya, itu tanda Allah sayang. Aku tak kaya, tanda Allah tak sayang. Itu dalam surah Al-Fajr tu. Buat akroman tu, perkataan akroman dengan ahanan tu. Akroman tu maknanya, kena ini tanda Allah sayang kat aku. Ahanan ini tanda Allah tak sayang kat aku. Tak sayang bila mana harta kurang. Tak sayang bila mana apa yang dia nak tak dapat. Sayang, akroman itu sayang bila mana harta banyak, anak ramai, bahagia. Tu pada pandangan mereka begitu. Sipir mereka, orang bukan Islam, begitu. Kita orang Islam, sipirnya lain. Kalau sipir macam tu, kecewalah orang yang menjadi asnaf zakat contohnya. Ataupun mereka-mereka yang fakir miskin, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi ini, atas dunia dah mendapat ujian yang besar atas dunia, maka akhirat nanti dapat lagi benda-benda yang tidak disukai oleh jiwa kita. Untuk orang Islam tidak. Ujian atas muka bumi ini, kekayaan itu ujian, kesederhanaan itu ujian, kepapaan ataupun kefakiran itu juga ujian. Semuanya bentuk ujian atas dunia ni. Hidup kita itu sendiri dah ujian dah, berbentuk ujian. Maka sama, semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah uji tadi untuk apa? Untuk lihat, untuk perhatikan, untuk nilai setinggi mana, sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran kita setebal mana.
keimanan kita kepada Allah itu tergoyang ataupun tidak bila mana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebarang ujian. Dan kita kena ingat juga bila mana Allah uji kita dengan apa-apa ujian, setiap orang berbeza ujiannya. Kena ingat ayat surah Al-Baqarah tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah beratkan ujian tersebut illa wus'aha, kecuali pada hakikatnya, hakikat yang Allah ketahui. Pada hakikatnya kamu mampu menangani ujian tersebut. Dalam ilmu Allah kita mampu menghadapi atau berhadapan dengan ujian tersebut. Yang bezanya atas diri kita. Allah uji kita atas kemampuan kita. Itu hakikatnya, pegangannya begitu. Allah tak uji kita selagi mana kita tak mampu untuk menangani ujian tersebut. Sekiranya Allah buat begitu, Allah uji sesuatu yang kita tak mampu bertahan dengan ujian tersebut, maka di situ orang kata Allah zalim. Tak betul dah. Cakap Allah zalim tak betul dah. Tak. Allah adil. Adil dan bijaksana. Adil dan bijaksana. Maka Allah beri ujian sesuai dengan tahap kemampuan kita. Yang jadi tak mampu untuk bertahan, tak mampu bersabar, tak mampu menghadapi ujian tersebut, kita nilai diri kita kenapa macam tu. Antaranya kita mendahulukan hawa nafsu kita. Antaranya kita dah mula tolak tepi keimanan itu ketika mana menghadapi ataupun berhadapan dengan ujian. Kita dah mula lupa dah mula gelabah dah, mula panik dah. Mana pada ketika itulah adanya sahabat yang baik, kita tenangkan jiwa dia pada ketika ini. Masa inilah kita bantu dia. Walaupun dia tu orang yang ahli agama, walaupun dia tu memang orang tahu ilmu, banyak ilmu agama khususnya, tapi bila mana ujian ini datang, itu merupakan ujian kali pertama bagi dia. Biasanya bila ujian kali pertama ni, masa itulah kita akan tenadah, benda kena perlu buat ni. Contoh rumah orang, dia kali pertama rumah dia dinaiki air. Kita dah banyak kali dah. Hak rumah naik air tu rumah ustaz pula. Kita tak ustaz contohnya, tapi rumah kita 3-4 kali dah naik air. Pada kita, benda tu biasa, dah tahu dah nak buat benda-benda. Ni ustaz lah. Ustaz takkan tak tahu, takkan tak boleh nak bersabar. Rumah naik air je kot. Contohnya lah, rumah aku 3-4 kali naik, tiap tahun naik air. Tapi bila mana kita kali pertama menghadapi ujian tersebut, kadang-kala kita akan terlepas pandang, kita akan lebih pada panik, kita akan lebih hilang kawalan. Maka pada ketika itu iman tak ke mana dah. Iman tak ke mana dah. Mula dah kita akan macam-macam. Maka pada ketika inilah bantulah saudara kita menenangkan keadaan, kembalikan semula iman dia tu. Kadang-kadang dia terlupa. Bukan kata taklah yo aku nak nasihat dia lebih reti lagi. Lebih reti masa dia tenang. Masa tak tenang, masa gelisah, kebanyakan hilang pedoman. Tu kadang-kala yang kita dengar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kan, ada sahabat Nabi bagi tahu, dia ni baik ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, duduk dulu semalaman dulu rumah dia. Duduk dulu, tidur di rumah dia semalaman, kamu lihat apa aktiviti dia di malam hari, bagaimana dia berhadapan dengan dia menghidupkan malam itu macam mana, ataupun seharian itu apa dia aktiviti dia malam malam ataupun tidak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia tidur dari malam, dari start malam sampai ke pagi. Maka pada ketika itu tengok, sebelum kita nak mengakui baik dia itu. Kemudian satu lagi, lihat ketika seseorang itu marah, macam mana dia marah. Ketika marah tu benda yang keluar dari mulut dia, perangai dia, perlakuan dia, tindak tanduk dia. Maka yang terzahir pada ketika marah itu hak benda yang dalam selama ini tersimpan. Bermarah betul-betul tu, bila marah betul-betul, dia dah mula dipengaruhi oleh syaitan. Marah yang melampaui had, lebih daripada kebiasaan, maka pada ketika itu dia mulalah kita akan ikut hawa nafsu. Kita tengok mulut dia, benda apa dia keluar
ketika marah. Perbuatan dia, kaki tangan mana dulu hok naiknya. Tengok masa tu. Maka pada ketika itu barulah nilai. Dan kita sebagai sahabat ini atau kawan-kawan karib ini, kawan karib kepada seseorang, main peranan pada ketika ini. Main peranan supaya dia tenang dulu, sabar, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, bawa mengucap istighfar, selawat, atau bawa lari dia dari tempat pergaduhan tu, contohnya bawa lari, tarik, pergi ambil semayang dulu, sabar. Gitu, bukan kita nak tokok tambah lagi. Nampak orang bergaduh, aku kalau macam duduk tempat awak, aku tak lepas dah budak tu. Itu cocok lagi, mengalahkan syaitan lagi gitu. Syaitan dah cocok dalam dah. Kita di kalangan syaitan, di kalangan manusia. Ya, Allah sebut dalam surah An-Nas kan. Minal jinnati wan nas yuwaswisu fi sudurin nas, mendatangkan, menghadirkan rasa waswas fi sudurin nas, yuwaswisu fi sudurin nas, menghadirkan rasa waswas dalam jiwa manusia. Siapa? Minal jinnati wan nas, di kalangan jin itu sendiri ada yang mewaswaskan diri kita. Penyakit waswas itu ada datang daripada jin. Dan satu lagi, minal jinnati wan nas. Wan nas itu dari kalangan manusia itu sendiri. Bukan manusia itu jadi macam jin, tidak, perangai-perangai macam jin. Sebab dia menghadirkan waswas dari kalangan manusia. Kadang-kadang hak ni lagi bahaya. Lagi bahaya. Jin, kita baca ayat Quran, baca ta'awuz, yang Nabi bagi tahu bila mana kamu diganggu oleh mana-mana makhluk, maka berta'awuzlah. Berta'awuz ni bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lari dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia kita baca dari alif lam mim sampai surah An-Nas, satu Quran. Kadang-kadang menganjing kita je. Nampak? Kita ulama kata jin di kalangan manusia itu lebih parah pada jin yang sebenar. Kita main-main je dengan ayat Quran, bacalah lagi. Gitu je manusia. Keadaan manusia. Berbeza dengan jin. Berbeza dengan jin. Tanyalah mereka-mereka yang pernah berurusan kan, ataupun ada pengalaman dalam bahagian ini. Sekuat-kuat mana pun mereka dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, lari mereka. Sebab kita berpegang dengan Nabi bagi tahu, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berta'awuzlah, minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap syaitan yang direjam itu. Syaitan, iblis, jin. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bila berlakunya kerasukan ke, berlaku rasa tak sedap badan lah, rasa lain macam je, ataupun nampak bayang-bayang, nampak kelibat, baca je lah, berpeganglah dengan hadis Nabi tu. Nabi bagi tahu berta'awuzlah. Berta'awuz tu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung ya Allah denganmu daripada syaitan yang direjam. Tidak ada dah perlindungan yang paling hebat, paling ampuh, melainkan perlindungan yang datang daripada Allah. Makhluk tersebut makhluk ciptaan Allah, maka kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia perlindungan yang sebenarnya. Maka Allah sebut di sini, bila mana pada hari kiamat nanti, yukshafu ansaq, yukshaf ansaqin ni, kalau sebut yukshaf tu, kalau kita ambil pengertian perkataan ya, yukshaf tu tersingkap. Ingatlah kamu hari yang yang tersingkap ataupun disingkapkan. Yukshaf tu disingkapkan ataupun dibuka. Ansaq, sak itu betih, mana kain yang tanpa seluar kita tu, kain yang tanpa seluar kita tu diangkat ataupun terselak, diselak, nampak betih. Kenapa? Itu kiasan tu. Allah guna ayat-ayat bentuk kiasan. Hari terselaknya kain, terselaknya seluar sampai parah betih. Sak tu betih. Tapi yang dimaksudkan sini adalah hari kiamat. Perkataan tadi adalah perkataan uslubnya uslub balaghah. Allah guna kiasan. Ingatlah kamu hari yang tersingkapnya kain seluar sampai ke parah lutut. Hari apa tu? Hari kiamat. Kenapa sampai terselak gitu? Kan kita takut hari tu. Berlakunya hari kiamat tu, hari kiamat itu, kita dalam keadaan pana, tak tahu benda nak buat ni.
Bangkit dari tidur, bangkit dari kubur tu, kita bangun tu tak tahu nak pergi ke mana, kanan kiri kanan tak tahu, nak ke depan ke belakang tak tahu. Kalau di padang mahsyar tu pula lagilah. Ataupun ketika mana nak berlakunya kiamat, lagilah kita. Itu kali pertama. Kedahsyatan yang tak pernah kita rasa, tak pernah kita lihat. Manalah orang tak bertempiaran lari. Maka lari itu tadi terselok, sampai nak cepat lari sampai selok kain, selok seluar, supaya laju larinya. Tu nampak kiasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah guna dalam Quran ini uslubnya uslub yang lembut, maknanya yang keras tentang hari kiamat. Allah kata beringatlah hari yang tersingkapnya seluar, tersingkapnya kain, ataupun hari yang kamu akan lari lintah pukang, iaitu hari kiamat. Allah kata pada ketika itu, ketika kamu lari itu, kamu diarah untuk sujud kepada Allah. Sujudlah kamu kepada Allah. Nak ketenangan untuk selamat, sujud kepada Allah pada hari itu. Maka Allah sebut la yastati'un fala yastati'un. Pada hari itu kamu tak mampu untuk sujud kepada Allah, walaupun telah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri untuk sujud. Atas dunia ini kita nak sujud boleh, tak sujud pun boleh. Tidak ada paksaan, kita masih ada ikhtiar. Hari esok nak sujud kepada Allah, mana nak semayang? Boleh. Lusa tak nak semayang? Boleh. Ataupun seterusnya tak nak semayang, tak nak sujud kepada Allah? Boleh. Sampai umur pencen esok, insyaAllah bertaubatlah kepada Allah, aku nak sujudlah pula kepada Allah, nak semayanglah pula, nak sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Boleh. Maknanya Allah masih terima taubat kita. Tapi bila mana dah berlakunya kiamat, itu tak ada. Pada hari itu nak menyesal ke sehingga hatta nak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya, Allah sebut pada hari itu fala yastati'un, dah tak mampu dah, tak diterima dah. Taubat kita ini Allah terima selagi mana nyawa tak sampai ke sini. Tak sampai ke sini. Nyawa mana nyawa-nyawa ikan, belum sampai nyawa-nyawa ikan tu. Mana kita masih sedar, masih waras. Bila dah nyawa sampai ke sini, sebab nyawa ditarik dari kaki naik ke atas sampai ke sini. Sampai ke sini, yang tu dibahaskan oleh ulama. Cerita Fir'aun tu, Fir'aun yang tenggelam dalam Laut Merah tu kan, dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia kata aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa masa tu. Maka adakah Allah terima taubat dia? Maka ulama kata pada ketika itu nyawanya di sini dah, nyawa-nyawa ikan. Maka Allah tak terima taubat dia. Kalau tidak, masuk syurga dia. Bertaubat di saat akhir, bertaubat sebelum mati. Hak tu yang kita nak tu. Sebelum mati kita ingat kepada Allah, bukan masa hidup dan mati tak ingat. Tak, kita nak masa hidup sampai mati ingat kepada Allah. Tapi ada di kalangan kita, ataupun kebiasaannya orang leka saat akhir ingat kepada Allah, dan mudah-mudahan berakhir dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Fir'aun, subhanallah perangannya, tapi dah nak mati ingat, aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Tuhan Nabi Musa siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dibahaskan ayat itu oleh ulama tafsir, bagaimana keadaannya, taubat itu diterima ataupun tidak. Maka dibahaskan di sini. Sampai nyawa kat sini tak diterima lagi. Sebab apa? Di sini kita dah hilang kewarasan akal. Hanya bercakap ikut apa yang kita nak keluarkan saja. Bukannya sepenuh hati ikrar kita itu, pengakuan kita itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sekarang Allah terima taubat kita, taubat yang betul-betul bertaubat. Bukan hanya keluar di mulut aku bertaubat kepada Allah. Tak. Taubat nasuha sebagaimana kita dah sebut dulu, taubat nasuha mesti disertakan dengan azam. Bila sebut azam itu niat yang kuat. Kita betul-betul memang tak nak ulangi apa kesilapan yang pernah kita buat. Maka itu dinamakan taubat nasuha, yang Allah terima taubat yang macam tu. Hanya taubat di mulut, macam taubat burung kakak tua tu, tak. Kita hanya, ulama kata, dikira sebagai istihza atau mustahziin, orang-orang yang mempersenda-sendakan, mempermain-mainkan kalimah taubat, mempermain-mainkan perkataan taubat
bertaubat, aku bertaubat kepada Allah. Esok buat, taubat kepada Allah. Esok buat, lusa buat. Ulama kata itu mempermain-mainkan taubat. Maka mereka juga mendapat ada balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ulama kata, hak buat begini, mempersenda-sendakan taubat ini juga berdosa kerana mempermain-mainkan bertaubat. Sumpah pun sama. Perkataan sumpah tu, aku bersumpah dengan nama Allah, menggunakan nama Allah untuk membenarkan benda yang batil, haram hukumnya. Tak boleh. Dah kita dah tak ada helah dah. Alah bersumpah lah. Wallahi bersumpah, aku tak buat benda ni. Sebenarnya kita buat, tapi dah tak ada helah dah. Nak mengelak diri, alah gunalah perkataan wallahi wa tallahi wa billahi, aku tak buat benda tu. Na'udzubillah. Ada orang nak petikai macam mana? Dah dia bersumpah, kita nak mana kita tahu dia betul ke tidak? Dia dah bersumpah, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi sebenarnya benda yang kita buat itu memang akan merosakkan diri kita sendiri. Manusia boleh kita tipu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Malaikat pun catat, oi berani betul orang ni buat sumpah palsu untuk selamatkan diri dia sendiri. Guna nama Allah Subhanahu Wa Taala pula tu. Kita atas dunia kalau guna nama orang lain, kita tipu, tapi kita kata, oi ni orang besar tu cakap begini. Dia yang cakap. Kau tolong sampai aje. Orang sidik-sidik, orang tu orang besar tak cakap pun, kita je hak cakap sendiri guna nama orang besar. Boleh sakit kita. Itu atas dunia. Nampak? Kita menipu menggunakan nama orang lain. Ini akhirat kita guna pula nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta sekalian makhluk. Berani kita guna nama Allah untuk selamatkan diri kita. Na'udzubillah. Kena ingat, biar nampak sikit kesan itu besar, dan kita guna nama Allah. Begitu juga guna nama Nabi Muhammad untuk membetulkan kenyataan kita. Ini Nabi yang cakap gini, takkan tak nak dengar. Nampak? Ramai kan orang guna begitu. Benda yang Nabi tak cakap, kita cakap. Itu disebut orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Jangan. Kalau dia kata-kata ulama, cakap itu kata-kata ulama, bukan Nabi. Kalau dia kata-kata sahabat, para sahabat, siapa sebut itu para sahabat? Bukan Nabi. Jangan terus bab agama Nabi terus, ujung terus Nabi selalu. Ya. Ataupun hadis, kita kata ini hadis Nabi ni. Hadis Nabi, tanya orang ahli hadis dulu. Hadis ni macam-macam kategori ada. Hadis palsu pun ada. Ingat, hadis palsu pun ada. Cerita begitu juga, cerita-cerita yang kita dengar. Banyak cerita yang berada dalam masyarakat kita ni, cerita-cerita Israiliyat. Israiliyat ni cerita-cerita yang ditokok tambah ataupun yang dibawa oleh mereka yang belum Islam. Setelah masuk Islam, dia bawa cerita-cerita dia sebelum Islam ke dalam agama Islam. Itu Israiliyat tu. Cerita-cerita Israiliyat tu, cerita-cerita tambahan. Bila sebut cerita-cerita Israel ni, dia Israiliyat ni, dia cerita tu terlalu kita bila kita dengar, lain macam dia punya cerita ni. Kalau dia punya pahala tu, gandaan pahala tu boleh 4 kali ganda yang kita nak. Tak pernah dengar ganda begini. Tu siasat dulu. Bila mana cerita yang kita dengar, ni baru kali pertama dengar, tanyalah mereka-mereka yang mengetahui cerita ni dari mana sumber dia. Dari mana sumbernya. Kita dah zaman IT ataupun zaman sekarang dah ada banyak rujukannya, ataupun kita senang sekarang nak tanya ustaz mana ustaz ini. Mereka-mereka yang mengetahui, WhatsApp je boleh, telefon boleh. Tanyalah untuk agama. Habis prepaid, habis top up kerana agama, Allah ganti balik dengan pahala. Daripada kita WhatsApp, video call, telefon, benda-benda yang tak molek tu, top up habis juga, duit habis juga. Yang tambah bukan pahala, tambah dosa. Tambah pula post benda-benda yang negatif, na'udzubillah. Sudahlah. Ingatlah kita yang Allah sebut ni, yauma yukshafu an saq. Ingatlah satu ketika nanti akan berlaku hari kiamat. Allah sebut sini setelah tafsirannya, setelah tidak ditemukan lagi alasan atas anggapan mereka. Anggapan yang kita sebut dulu, anggapan yang mereka mengatakan orang Islam dengan orang kafir ni sama je balasannya. Maka Allah kata, mari bukti. Mana hujah-hujah kamu, nak kuatkan hujah tu, mari sini. Kalau betul, mari sini, kita boleh bahas. Maka setelah dah tak jumpa alasan,
disebut sini setelah tidak ditemukan lagi alasan atas anggapan mereka, ini bererti sikap mereka itu semata-mata sebagai bentuk pembangkang terhadap Allah dan Rasulnya. Kita tak nak jadi macam ini. Bila dah dikeluarkan bukti, suruh keluarkan bukti, carilah bukti. Rupanya tak ada. Tak ada sebenarnya kita ni pemberontak, pembangkang yang tidak ada apa-apa pun. Saja je kita luarkan kenyataan tersebut. Dia contoh dia dalam bab mahkamah, dalam bab mahkamah masuk sikit. Bab mahkamah. Dan kita kait juga dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis 40. Ada selalu kita dengar hadis ni. Cerita saya ambil mafhum kisah dia. Bila mana kita menuduh seseorang, kita bawa ke mahkamah inilah syariah lah. Mahkamah syariah atau undang-undang Islam. Adanya orang menuduh seseorang. Tuduhan tadi dia tak boleh tuduh kosong-kosong. Tuduh mesti ada bawa al-bayyinah, mesti ada bukti, mesti ada keterangan. Bukan main tuduh je, dia tu buat zina tu. Nampak? Itu tuduhan yang besar tu. Besar dalam masyarakat kita. Kita kata, dia tu buat zina tu. Buktinya mana? Aku dengar-dengar lah. Gitu tak ada. Main dengar-dengar, jangan. Kalau dengar, jangan kita keluar pada mulut kita. Biar orang yang dengar tu yang cakap. Mana dia mungkin nampak, ataupun dia mungkin ada bukti. Kalau kita main tolong sampai, aku dengar pada orang je, jangan. Jangan buat begitu. Islam tak ajar macam tu. Aku main dengar dari tok ketua, contoh. Kita dengar pada orang tu. Sekarang ni kita buat tuduhan besar ni. Tuduhan orang buat jenayah besar, dosa besar. Kita main ambil bukti tu atau mendengar daripada orang je. Tak boleh macam tu. Mesti ada bayinah, mesti ada keterangan. Kalau tidak, kita pula yang kena. Sebab menuduh zina. Nampak? Mesti bawa keterangan. Dan orang yang dituduh, dia ada peluang, dia diberi ruang dan peluang untuk membela diri dia. Itu cara dia, bela diri dia. Tapi yang menuduh mesti bukti itu dulu. Yang orang dituduh, dia akan cuba menidakkan bukti ini tadi. Ini tak betul, ini tak betul, ini tak betul. Nampak? Untuk jernihkan semula, bersihkan semula maruah dia. Itu dia. Dalam hadis Nabi tu, Nabi bagi tahu, nak tuduh orang, bawa bukti. Dan bila tuduh tadi, mesti beri peluang orang yang dituduh untuk membela diri. Baru tu. Kalau tidak, tak betul. Dia akan jadi berat sebelah. Kalau itu senang lah. Tuduh je orang. Tuduh. Kira bersalah terus. Tidak. Dalam Islam tak macam tu. Bukti pula kalau bawa, ada saksi. Mesti ada saksi. Aku nampak dia buat gitu. Saksinya mana? 3 orang. 3 orang. Lelaki yang adil. Itu pula syarat dia. Lelaki yang adil. Macam mana kita nak tahu adil tak adil? Hak benda yang kecil. Bila sebut adil ni, dia menjaga batasan aurat, dia jaga. Dia adil. Bila adil ni, dia lawan dia zalim. Dia tidak zalim pada diri dia, contohnya. Orang kata macam mana nak sebut dia adil? Hari Jumaat main bola, tak pergi sembahyang Jumaat, hilang dah keadilan situ. Tolak 1, tinggal 2 je. Allahumma salli alaihi wasallam, saksi tadi. Maka dah gugur kes tadi. Sebab dah tak cukup syarat saksi. Kena bawa yang lain pula. Nampak? Ataupun yang datang tadi pakai spek mata, macam saya contohnya. Mata, hakim pun tanya, masa awak tengok kejadian tu bawa spek mata. Main bola mana bawa spek mata? Dah gugur pula lagi. Kenapa? Bawa saksi rabun. Tak boleh. Nampak betul tak? Tak nampak main sama-sama gitu. Tak boleh. Sebab bila betul hukum zina itu berlaku, hukuman dia nampak? Kalau yang dah berkahwin, rejam sampai mati. Nampak? Kalau yang belum kahwin, sebab jangan mudah-mudah keluar dari mulut kita ini benda-benda yang begitu. Tu. Mana kita dah tahu ni, beringat. Tak payahlah kita ambil tugas hakim, tak payahlah kita ambil tugas-tugas polis. Tak.
Jaga diri kita, penuhkan amal ibadat, jadilah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Biar begitu. Penuhkan amal ibadat. Tak payah kita nak jadi wartawan, tak payah kita nak jadi pemberita. Dia orang dah ada dah. Kerja tu dah ada dah. Dia orang dah ambil dah. Sudahlah. Kita jaga diri kita je. Ingat hari kiamat itu ada. Hari pembalasan itu ada. Ingat di situ. Kedudukan kita esok di mana tu? Kita letak diri kita di mana tu? Esok lusa kita tak tahu bila mati kita. Kena sentiasa beringat. Maka setelah mana tidak ada alasan yang ditemukan atau bukti yang ditemukan, maka disebut di sini mereka sebagai pembangkang terhadap Allah dan Rasulnya semata-mata. Maka ingatlah, Allah tu pun ingatkan kepada mereka, ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, yang sebagaimana kita sebut tadi, betis kamu disingkapkan oleh kain tadi, iaitu menggambarkan keadaan orang yang sedang ketakutan, yang hendak lari kerana hebatnya huru hara hari kiamat itu sendiri, dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu bersujud. Kita dah tak ada dah, tak dapat dah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku kiamat, manalah tak lari kita. Mesti lari, mesti lari. Lari pun tak tahu arah mana, sebab semua tempat, kalau contoh berlakunya kiamat itu, start berlakunya hari kiamat itu, semua gegaran tempat itu berlakunya gegaran. Kemudian adanya benda yang di atas jatuh, yang bawah jalan raya ke terbelah, sungai, laut bertembung, semua akan terkesan dengan berlakunya kiamat. Berlakunya kiamat. Kalau diterjemahkan betul, kiam ini hari kebangkitan. Kiam tu hari kebangkitan. Dibangkitkan semula. Apa yang ada dari dasar bumi tu naik ke atas. Yang atas turun ke bawah, hancur semua sekali. Maka kita kalau hidup pada ketika itu, memang itulah jadinya. Kita akan lari, tak tentu arah, tak tahu mana tempat kita nak pergi. Maka Allah katakan, ingatlah pada ketika itu. Sehingga yang Allah sebut gambarkan sini, kamu disuruh untuk bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tidak mampu sujud. Tak mampu sujud, nak sujud tapi tak mampu sujud. Atas dunia ni kita boleh sujud tapi saja tak nak sujud. Kita tanyalah diri kita, ke mana tempat yang kita nak tuju esok hari akhirat nanti? Ke mana? Boleh sujud sangat sekarang? Boleh. Walaupun terlantar atas tilang. Mampu sujud lagi kepada Allah? Ya, mampu. Paling last sekali, kita hanya menutupkan mata. Rapat tutup mata sebagai tanda sujud kita kepada Allah. Rukuk separuh kedipan mata. Separuh, mata tu tutup separuh. Maknanya masih solat, wajib solat, akal waras, anggota je tak boleh bergerak, wajib solat. Akal tak waras, baru hilang solat. Akal tak waras mana? Gila. Baru tak wajib solat. Akal waras, wajib solat. Boleh sujud? Tak sujud. Maka menjawablah kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah lagi. Okey, sekali lagi kita ambil satu ayat lagi. Tak, dan tafsir tak apa, saya terjemahkan je dulu. Kemudian Allah sebut ayat yang ke 43. 43, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Allah sebut khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada ketika itu Allah sebut sambil pandangan mereka tunduk malu. Pada ketika itu Allah sebut khasyiatan absaruhum, suruh sujud tak mampu sujud, maka matanya memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam penuh kehinaan. Sebab pada ketika itu mereka dah mula sedar apa yang mereka buat itu tak betul, dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang telah diberitahu oleh nabi-nabi mereka, yang mana akan berlakunya hari kiamat, akan adanya hari pembalasan, akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hakim,
sebesar-besar hakim, sebenar-benar hakim, dia tengok pada hari itu, ya sungguh benda yang didengar atas dunia dulu memang betul-betul berlaku, dan pada hari ini memang betul di mereka tidak ada pertolongan, tidak ada mereka yang lain atau mana-mana pihak boleh menolong mereka, membantu mereka, melainkan mereka membawa diri mereka sendiri. Mereka membawa, setiap orang membawa amalan masing-masing. Suami tak boleh bantu isteri, isteri tak boleh bantu suami, anak tak boleh bantu ayah, ayah tak boleh bantu anak, pembesar-pembesar tak boleh bantu rakyat-rakyatnya. Sebab kita bawa diri kita sendiri. Baru adil. Kena setiap orang diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah bagi tahu, kamu malu, tunduk malu, serta mereka diliputi dengan kehinaan. Dan sesungguhnya mereka di dunia dahulu telah pun diseru supaya sujud, tetapi mereka enggan, sedang mereka dalam keadaan sihat. Nampak ayat kiasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya sihat, tak nak tunduk. Dah tenadah baru nak tunduk, dah terlambat. Cukup setakat itu dulu tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini adanya memberi sedikit sebanyak pengajaran kepada kita. Ayat Quran tu memang ada pengajaran, cuma kadang-kadang tak sampai, mungkin atas kelemahan diri saya, penyampaian yang tidak seberapa. Mudah-mudahan apa yang baik tu ambil. Yang salah, yang kurang tu ketepikan. Itu saja, wallahu alam. Marilah kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah serta suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.